Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada rakan-rakan sekalian. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bersiaran sekali lagi dalam sesi bedah siasat annual report syarikat-syarikat yang didagangkan di bursa di seluruh dunia, bukan sekadar di Malaysia. Uh, tapi kini kita dah pergi kepada peringkat global. Alright, so apa khabar anda semua? Tajuk kita untuk malam ini adalah satu lagi syarikat yang saya rasa cukup popular di kalangan penggemar ataupun pelanggannya, iaitu syarikat Netflix Incorporated ataupun Netflix Inc. adalah syarikat yang saya rasa cukup terkenal buat masa kini, okay? Dan juga lately terkenal. Okay, kenapa saya kata lately? Nanti kita akan lihat pada bahagian annual report untuk kita tahu kenapa. Okay, so seperti biasa sebelum kita mula, please kongsikan video ini kepada rakan-rakan anda, kepada sahabat anda dan juga keluarga. Mana tahu mereka tercari-cari tempat untuk belajar, maka mana tahu dapat mereka sama-sama join kita dalam majlis ilmu ni, insya-Allah. Okey. So, sekiranya anda boleh dengar suara saya dengan jelas, tekan please komen dengar, dan sekiranya boleh nampak screen sharing saya, boleh komen nampak. Okey. Okey, so nampaknya semuanya okey. Jadi, tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan sesi kita pada hari ini. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Thank you so much kepada anda yang join kita pada hari ini. Dan juga jutaan terima kasih kepada yang dah kongsikan video ini kepada rakan-rakan anda. Okay, so sebelum kita mula, sedikit disclaimer. Sesi ini tidak memberikan sebarang buy call, tidak memberikan sebarang sell call, dan tidak memberikan sebarang nasihat pelaburan. Sebarang risiko pelaburan adalah di atas diri masing-masing. Okay, so sekiranya anda memerlukan bantuan dan perkhidmatan nasihat pelaburan, anda boleh rujuk kepada mereka yang berlesen dan juga berautoriti. Okay, so itu sedikit disclaimer. Dan juga orang kata mungkin ada yang baru bersama kita, masih tak kenal siapa saya, izinkan saya untuk perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Okay, so nama diberi Ahmad Arif bin Zulkifli, merupakan lulusan daripada UiTM dalam bidang civil engineering. Currently professional qualification saya adalah sebagai Syariah Registered Financial Planner bersama dengan MFPC, dan ketika ini memegang dua jenis lesen. Yang pertama FPMR daripada SIDC, dan yang kedua adalah Unit Trust License daripada FIMM. Okay? Dan currently bekerja bersama dengan TSI, The Sophisticated Investor, dan sebagai Financial Consultant bersama dengan Philip Mutual Berhad, dan sebagai Senior Marketing Representative 2 bersama dengan Philips Capital Management Sdn Bhd. Okay, beberapa pencapaian saya sepanjang tahun 2021 alhamdulillah adalah antaranya sebagai million dollar producer MDP, sebagai top producer untuk dua jenis kategori, iaitu pertama PMA dan juga PMAT bagi beberapa bulan, antaranya bulan Mei, Jun, Julai, Ogos dan juga November, alhamdulillah. Okay, so itu sedikit latar belakang saya. Okey, so mari kita teruskan sesi kita. Okey, ini adalah muka depan bagi annual report ataupun 10K, form 10K untuk syarikat Netflix. Seperti yang saya dah inform banyak kali, untuk annual report di US market, dia panggil sebagai 10K, form 10K, dan juga untuk quarter report dipanggil sebagai 10Q. Okey, so jangan confuse dan jangan tertukar. Untuk annual report K, untuk quarter report is Q. Okay, so ini muka depannya Netflix. Dan untuk report ni tidak tebal, hanya 95 pages sahaja. Okay, tidak tebal as comparison kalau syarikat yang bernilai bilion ringgit di Malaysia, dia punya report tebal lah. So ini is very consider nipis lah, 95 pages sahaja. So ini sedikit latar belakang dia, okay, di mana didaftarkan, state
di Delaware. So banyak syarikat sebenarnya teknologi di Delaware ni so banyak yang dia daftarkan dekat sini. Ini alamatnya di California, nombor telefonnya. Kemudian dia punya code stock code. Kalau nak search mungkin dalam chart ke kat mana-mana, dia punya trading symbolnya adalah NFLX. Okay, so Netflix short form dia NFLX. Okay, didagangkan di mana? Di Nasdaq Global Select Market, di Global Nasdaq, di pasaran Nasdaq. Kemudian currently ada satu jenis saham saja, dia tak ada kelas A, kelas B dan juga kelas C. Dia je common stock saja, satu jenis saham sahaja. Okay, so itu muka depan bagi annual report syarikat Netflix Incorporated. Alright, so mari kita teruskan kepada bahagian business background. Okay, pada page yang terlebih. Page ketiga, okay. So page ketiga, item nombor 1, okay, kita nampak kat sini on the business, okay. So mungkin ada yang dah kenal, okay, tapi juga mungkin ada yang tak pernah kenal. So kita sama-sama tengok apakah sebenarnya bisnes yang dilaksanakan ataupun dijalankan oleh syarikat Netflix ini. So yang pertama, Netflix Incorporated. Netflix, the company registration we or us, is one of the world's leading entertainment services with approximately 204 million 204 juta paid membership in over 190 countries, enjoying TV series, documentaries and features film across a wide variety of genre and languages. Members can watch as much as they want, anytime, anywhere, and on any internet connected screen. Members can play, pause and resume watching all without commercials. Additionally, we continue to offer our DVD. Okay, ada juga satu lagi, DVD by mail service in the US. Okay, so apakah perniagaan yang dijalankan oleh Netflix? So yang pertama kita tahu adalah jenis servis. Okay, dia bukan product base. Pertama, dia adalah servis bisnes yang menawarkan entertainment kepada pengguna, yang mana penggunanya perlu menjadi membership, subscribe kepada membership dia ataupun subscribe kepada dia punya package, dan mereka boleh menonton berbagai jenis entertainment, antaranya TV series, dokumentari, filem dan lain-lain. So itulah perniagaan yang dijalankan oleh Netflix. Okay, so sebenarnya ada banyak lagi, bukan Netflix saja yang buat servis ini. Kita sekarang ni dah masuk macam-macam. Ada Apple pun ada dia punya entertainment service sendiri. Kemudian Disney pun ada. Ada macam-macam. Kat Malaysia kita ada iFlix. Yang ni Netflix. Di Malaysia kita ada, di Asia Tenggara kita ada iFlix. Itu adalah bentuk bisnes yang sama. Mana dia perlukan subscribe, so kita boleh tonton anytime tanpa commercials. Okay, so mungkin ada jenis entertainment yang kita subscribe tu ada iklan juga. Yang satu lagi tu. Tapi yang ini tak perlukan piring, tak perlukan antena, dia just ada internet connection dan kita boleh tonton all the siri ke dokumentari yang kita suka tu. Okay, so currently ada 204 juta pengguna yang berbayar ataupun subscribe kepada membership dia. Dan pada masa yang sama, okay, mereka juga masih menyediakan satu lagi bentuk entertainment yang mana menggunakan DVD. Mungkin ada yang tak pernah tahu DVD tu apa. DVD ni macam CD lah, tapi dia bentuk dia punya kapasiti lagi besar, dan dia punya resolution dia lagi tinggi. Okay, so DVD masih dibekalkan, tapi untuk pasaran di US sahaja. So masih sebenarnya ada orang tonton. Nanti kita tengok berapa income daripada DVD ni, okay, berbanding dengan internet base yang dia provide tu. Okay, so masih ada. Okay, so DVD masih ada. Kalau anda baca sejarah penubuhan Netflix ni, anda akan akan tahu macam mana proses dia lah. Mula dia jumpa company, dia approach company yang besar, well established dalam industri DVD dan sebagainya, nak propose something, so dia kena reject. Kemudian macam mana dia when time goes by, dia penetrate into the market, dan sekarang dia antara dominan dalam market share untuk entertainment services ni. Okay, kemudian ini background dia. Okay, we are pioneer in the delivery of streaming entertainment, launching our streaming service in 2007.
Since the launch, we have developed ecosystem for internet-connected screens and have added increasing amount of content that enable consumer to enjoy entertainment directly on their internet-connected screens. As a result of these efforts, we are experiencing growing consumer acceptance of and interest the delivery of streaming entertainment. Okay, so sejak tahun 2007 dia dah bermula. Saya merupakan bekas pengguna Netflix sekitar tahun 2016 begitu kalau saya tak silap, sekitar 2016. Okay, so itu pun sebab saya diberikan secara percuma subscription untuk mungkin setahun lebih kurang melalui postpaid saya langgan tu. So dia bagi sekali dengan package Netflix waktu tu. Okay, so saya pun guna je lah ada account waktu tu. Tapi taklah hari-hari tu tengok pun that was in 2016 dulu Tapi sekarang saya tak ada account Netflix ke account yang berbayar subscription macam tu. Untuk entertainment bagi saya tak ada masa lah untuk tonton Even Astro pun saya tak ada. Okay, so saya ada banyak benda lagi nak baca. Okay, saya perlu buat benda buat research sebagainya. So for me it's not keperluan lah. Mungkin pada orang, bagi setengah orang is a needs untuk dia sebab dia nak tengok documentaries ke, dia nak cari idea ke mungkin orang yang jenis karya berkarya, dia nak cari idea melalui TV series, drama dan sebagainya. Mungkin mereka memerlukan itu. Saya tak menafikan benda itu. Tapi bagi saya personally, saya tak perlukan lah. Right. So saya dah jadi bekas penggunanya. I think was back in 2016 dulu. Okay. Mungkin anda ada yang sekarang ni merupakan members dia, mungkin boleh komen since bila anda jadi pengguna Netflix ni. Alright, so itu sedikit latar belakang dia bisnes dia. So dia ada satu benda je bisnes dia, which is streaming entertainment, okay, and subsidiary, bukan subsidiary lah, the second one also dalam entertainment, iaitu supply DVD. Okay. Okay, so competition-wise, the market for video entertainment is intensely competitive and subject to rapid change. Okay, so dia juga termasuk dalam satu industri yang cukup kompetitif. Yang mana saya mention tadi, sekarang dah ada Apple, Disney, kemudian Amazon. Saya pun juga ada sediakan entertainment dia, iFlix contohnya di Asia Tenggara. Semua ini adalah kompetitor dalam video entertainment dia. So dia tidak terkecuali. Kemudian dia compete with all the competitors. Okay. Seasonality, okay, so dia dekat sini dia mention dia ada nampak ada peningkatan in term of consumer pada dua kuartal, iaitu pada first and fourth quarter. Okay, berbanding dengan the second and the third quarter. Okay, tapi this is taklah menjanjikan in future akan berlaku begitu. Tapi throughout dia punya record, dia nampak ada peningkatan daripada segi membership, penambahan customer ataupun consumer dia pada first and the fourth quarter. Okay. Kemudian IP, okay, this is dia punya intellectual property regulation. Dia juga, Netflix juga tidak terkecuali daripada regulation, bukan setakat di US tetapi memandangkan dia beroperasi di banyak negara. So dia juga tertakluk kepada legal requirement di negara-negara yang mereka beroperasi. Okay, so ini bahagian regulations. Kemudian on the human capital, the currently total number of staff ataupun dia punya employees adalah 9,400 orang full time employees, yang mana ni semua campur 9,400 ni untuk seluruh dunia. Ada 59 country, okay, pekerja dia ada di 59 country. Tapi majority which is 81%, pekerjanya berada di US dan juga Canada. Manakala 11% berada di Europe, Middle East and Africa, EMEA ni. And lagi 2% di Latin America dan 6% di Asia Pasifik. Okay, so itu pecahan employees bagi Netflix di seluruh dunia. Majority
masih di US. Total ada 9,400 orang. Okay. So ini apa culture dia, apa benefit yang dia bagi dan sebagainya. Okay. Adakah dia bagi share kepada staff dia? Okay, kita baca. Ada beberapa syarikat yang memang one of the benefits dia bagikan shares option. So dia bagi, macam kat Malaysia kita panggil pink form lah. Syarikat yang listed tu kalau dia nak bagi saham kepada pekerja dia ataupun staff dia, dia boleh bagi in term of kita panggil pink form tu lah. Okay, so boleh dapat saham. Okay, kemudian apa lagi, ada information. Alright, so pada page ke-6 dia dah masuk bahagian risk factor, which is anda boleh go through. Kita tak akan go through ini sebab panjang kat sini. So anda boleh baca all the risk yang associated to this company. Okay, yang apakah bentuk-bentuk risk yang ada dari segi operational risk, business risk, industry risk, dan lain-lain lah, policy risk semuanya. Okay, so itu semua risk-risknya pada bahagian risk factor untuk anda consider sebelum anda decide sama ada nak jadi shareholder ataupun tidak. Okay. Seterusnya pada page ke-20. Okay, so page ke-20 on the market for registrants, common equity, related stockholder matters and issuer purchases of equity securities. Panjang tajuk dia, item kelima ni. Okay, so ini dia punya background dia. Didagangkan di Nasdaq Global Select Market. Ni simbol dia NFLX. As of 31st December 2020, approximately ada 1977 stockholder. Okay, yang didaftarkan di dalam common stocks. Yang berapa signifikan yang saya mention sebelum ni, dalam report yang lain pun dia tak tahu berapa exact, sebab behind tu mungkin ada stock broker, mungkin ada yang buat private mandate ke, ada pun nominees, so dia tak tahu sebenarnya berapa. Tapi yang daftar as a common stocks, recorded ada 1977. Okay, so dividend policy, we have never declared or paid any cash dividend. So far dia tak pernah lagi memberikan sebarang dividen untuk syarikat ini. Dan and we do not currently anticipate paying any cash dividend in the foreseeable future. So itulah on the dividend policy. Dia tak ada dividend policy lah. Dia tak memberikan sebarang dividend. Kemudian pada page ke-21 dia bagi comparison of 5 years cumulative total return bagi saham Netflix compared to Nasdaq Composite, S&P 500 dan juga RDG Internet Composite. Okay, so yang paling tinggi ni Netflix, yang mana meningkat yang cukup drastik ni. So yang bawah ni Nasdaq, this one is RDG Internet, yang ni RDG Internet Composite, hijau ni is Nasdaq dan kuning ni is S&P 500. Okay, so itu sedikit comparison dia. Dan pada page ke-22 on the consolidated statement of operations, okay, dekat sini dia bagi 5 tahun comparison untuk kita lihat perbezaan dia. Okay, so yang pertama, kalau kita nampak kat sini on the revenues, okay, so revenue dekat sini memang nampak ada peningkatan, okay, daripada tahun ke tahun since tahun 2016. Okay, daripada 8 bilion kepada 11 bilion kepada 15 bilion jadi 20 bilion, dan yang terakhir pada tahun 2020 adalah 24.9 bilion US dollar. Okay, so revenue latest ada 24.9 compared to 5 years ago hanya 8 bilion. So dah meningkat. Manakala untuk net income, okay, so net income bagi syarikat ini, so daripada 2016 meningkat, 2017, 2018 meningkat, 19 meningkat, dan 2020 juga meningkat. So each year ada nampak significant growth in term of dia punya net income daripada 186 juta saja US dollar tahun 2016. Pada tahun 2020 dia telah mencatatkan keuntungan net income 2.7 bilion US dollar. Okay, so I think cukup memberansangkan juga. Nampak peningkatan tu cukup drastik kat sini.
compared to 5 years ago. Kemudian ada juga dia bagi EPS. Of course kalau net profit increase, kita boleh nampak EPS juga meningkat from year to year. Dia bagi kat sini basic dan juga ada diluted EPS. Kemudian ada apa lagi dia bagi kat sini? Cash and cash, consolidated balance sheet. Okay, so consolidated balance sheet yang ni mungkin tak sedetail. Nanti mungkin kita akan lihat pada bahagian audited account yang dikeluarkan oleh registered account dia, accountant dia. Okay, apa lagi yang ada dekat sini? Okay, lupa dekat bawah ni satu lagi. Ini adalah jumlah pengguna dia. Paid membership. Okay, so paid membership untuk 5 tahun. Kalau kita nampak dekat sini, this is in thousand. Okay, so tahun 2016 hanya ada 89 juta pengguna dia untuk tahun 2016. Kemudian tahun 2017 meningkat kepada 110 juta. Tahun 2018 meningkat kepada 139 juta. 2019 jadi 167 juta. Dan pada tahun 2020 pengguna adalah sebanyak 203.6 juta. Okay, so itu adalah paid membership. Yang mana okay, kat bawah ni juga bagus, dia bagi satu lagi pertambahan compared to year. Okay, so dia bagi pertambahan Global Streaming Paid Net Membership Edition. So pertambahan setiap tahun 2016 ada 18 juta, naik 27. Ni ialah pertambahan additional dia. 28, 27 So tahun 2020 ni ada peningkatan yang tinggi juga compared to previous year iaitu peningkatan sebanyak 36 juta pengguna. Okay, mungkinlah disebabkan COVID mana orang kena lockdown tak boleh keluar sebagainya, so orang subscribe. I think itu juga mungkin berlaku dekat negara kita yang mana orang duduk rumah tak tahu nak buat apa selain daripada melabur saham waktu tu, saham tengah hype waktu 2020 tu, mungkin juga saham pukul 9 sampai pukul 5 je kan. So yang selebihnya tu waktu break kan, waktu petang, waktu malam tak tahu nak buat apa, mungkinlah menonton Netflix ke ataupun tontonan yang lain tu. So ada peningkatan 36 juta. This is global the figure untuk global. Dan yang ni tak termasuk yang bagi trial tu. This is purely untuk memang customer yang berbayar So yang ni, and that is not part of free trial or certain promotion. Yang numbers ni bukannya yang promo 30 hari ke, promo sebulan ke kan. Yang bukan yang itu. This is pure yang memang subscribe berbayar. Okay. Kemudian page ke-24 adalah pada kita masuk pada bahagian management discussions and analysis. Okay, so this is lebih details apa yang ada dekat sini. This is on the revenue. Okay, so dia pecahkan dua Satu streaming revenue, yang kedua DVD jangan kita lupa. Dia ada juga bisnes yang datang daripada DVD. DVD, penjualan DVD yang deliver di US tu. Okay, so kalau kita nampak dekat sini, streaming revenue untuk tahun 2020 ada sebanyak 24 bilion. So dia menyumbang sebanyak 24 bilion. Manakala DVD revenue menyumbang sebanyak 239 juta. Okay, dia kalau compare to streaming memang tak nampak signifikan lah sebab mungkin just perpuluhan je. Kalau dalam bilion tu just decimal saja. Tapi kalau bayangkan kalau kita ada bisnes macam ni pun kira besar lah ada yang revenue bisnes sendiri operate at 239 million every year. Okay, so untuk streaming revenue ada peningkatan 25% compared to 2019. Manakala untuk DVD revenue berlakunya pengurangan. So mungkinlah kalau kita tengok 3 tahun kat sini pun memang ada berlaku pengurangan So mungkin ada yang masih menggunakan DVD tapi nombor tu ataupun angka tu semakin berkurangan okay. So total masih 24 tapi perpuluhan yang ni kat sini 24.9 bilion. Kemudian pecahan ini pertambahan tadi ahli macam ni ahli barulah ataupun pengguna baru 36 juta untuk tahun 2020. Ini pengguna hingga akhir ataupun financial year itu. Average paying membership 189.
average monthly revenue per paying membership. Okay, so average orang customer dia yang bayar setiap bulan adalah 10.91 dolar, 10 dolar lah, 10.9 dolar. So anda yang subscribe Netflix, berapa anda subscribe bulanan? Okay, ini dolar nanti dalam 42 macam tu lah, lebih kurang 43 lah, 43 dolar, 43 ringgit lah. Ini untuk average. Mungkin ada yang ambil package yang premium, ada package yang rendah, so dia mix, bila tambah tu dia ambil average, dapatlah 10. So kalau anda, berapa anda subscribe untuk Netflix bulanan dia? Okay, operating margin is at 18%. Okay, meningkat daripada 10, 13 daripada 18. Okay, so yang tadi dia mention average monthly revenue juga meningkat 1% as compared to previous year, or compared to 2019. Ada peningkatan 1% kat sini. Apa lagi? Dia punya details kat bawah ni anda boleh baca. Okay, so dia punya plan untuk Netflix ni, subscription dia ada banyak lah. Ranging yang paling rendah is $2 sebulan tu, sehinggalah yang paling tinggi $24 US dollar sebulan. So dia mungkin ranging itu difference within country lah, ikut negara masing-masing. So dia akan banyak ada package, dan juga dia punya price tu is varies. So yang dia punya range adalah daripada $2 sampailah yang $24 sebulan. Okay, so ini customer dia datang daripada mana? Okay, so kalau kita nampak kat sini, US dan juga Canada adalah penyumbang revenue yang paling tinggi. Paling tinggi as compared to other regions. So kita nampak kat sini, untuk US dan Canada alone, dia contribute revenue sebanyak 11.4 bilion bagi tahun 2020. Pertambahan new membership 6 juta. Ini numbers of membership pada end of financial year. Average monthly revenue paying 71. Average cost yang dia bayar adalah $13.32 untuk average. So itu US. Kemudian kita tengok dekat Europe, Middle East dan juga Afrika. Revenue contributor sebanyak 7.7 bilion. Average monthly revenue paying as $10.72. Ini rendah sikit. Untuk Latin America, revenue contributor sebanyak 3.1 bilion. Average monthly paying membership $7.45. Dan yang terakhir untuk Asia Pacific, revenue 2.3 bilion. Okay, dengan average monthly revenue yang bayar ni adalah $9.12 sebulan. So kalau nampak dekat sini, walaupun US main revenue yang contribute the main revenue, dan juga highest, I think the highest numbers of ni lah paying membership, tetapi kalau nampak dari segi growth additional membership yang baru, Asia Pacific paling tinggi, iaitu pertambahan 9.2 juta orang subscriber baru, membership baru yang daftar 9.2 juta. As compared to others ni yang lebih rendah lah. Okay, sorry, Europe, Middle East dan Afrika paling tinggi. 14 juta tambahan dia. Asia Pacific yang kedua, 14.9 juta adalah new membership untuk Europe, Middle East dan juga Afrika. Okay, so itu bahagian regional dia, daripada mana dia datang income dia tu. Okay, yang lain-lain anda boleh baca kat sini. Okay, so ni adalah pecahan-pecahan dia, berapa dia bagi yang dia keluarkan untuk cost, untuk revenue, kemudian untuk marketing. Marketing dia lebih kurang 9% digunakan daripada revenue dia untuk membuat marketing. Tetapi dia asing. Normally ada company dia combine marketing and admin. Okay, so general admin dia combine. So yang ni kalau kita combine marketing dan juga general and administrative,
9 campur 4 is equivalent to 13%. So 13% daripada revenue digunakan untuk marketing dan juga general administrative. Manakala untuk R&D, technology and development dipanggil, bukan R&D, dipanggil technology and development, adalah sebanyak 7%. Dan interest expense 3%. Kemudian provision for income tax sebanyak 14%. Okay. So itu pecahan-pecahannya, penggunaan kewangan dia. Okey, kemudian bahagian ni cash equivalent ada 8. Okey. 8 bilion. Okey, dah boleh baca lebih details elaboration setiap satu tu di bahagian ni. Kemudian kita masuk kepada bahagian report on independent registered public accounting firm. Okay, so ini adalah report daripada accountant dia atau auditor dia. Yang ini dia menggunakan Ernst & Young. Okay, Ernst & Young. EY juga. So ini report yang di audited. Anda boleh baca dekat sini. Kita lihat apa yang menarik kalau ada dekat sini. Kita boleh go through sama-sama. Okay, so page ke-44 adalah on the consolidated statement of operation. So ini pecahan yang tadi tu. Cost of revenue, tadi kita tengok cost of marketing, technology development dan juga general administrative. Tapi dekat belah atas tadi dia dah bagi siap dalam percentage. Yang ni dia bagi amount saja. Okay, kemudian EPS juga dekat sini. Kemudian even is income, statement of cash flow. Okay, this one is cash flow, this one is balance sheet, all the asset, liabilities lah. Dah boleh go through kat situ. Stockholder equity, apa lagi? This one, dia punya notes, dah boleh baca dekat sini dengan lebih details. Cost, kalau nampak cost untuk revenue dia agak tinggi. Mungkin disebabkan oleh Netflix ni dia perlu juga ada cost untuk dapatkan license untuk tayangkan dia punya program lah, TV series ke dokumentari kan. So that is all the expenses yang dia kena keluarkan untuk dapatkan revenue tu. Sebab bukan semua series tu dia terbitkan sendiri. Ada yang dia terbitkan Netflix, tapi of course itu pun ada production cost dan sebagainya. Tapi ada yang dia ambil daripada outsource lah, daripada luar. So dia nak masukkan movies Batman ke contohnya kan. So dia kena bayar lah dekat company yang keluarkan tu, DC Comics contohnya. Kalau dia nak terbitkan cerita Iron Man kat dalam Netflix tu, so dia kena bayar dekat Marvel Studio contoh, ataupun Sony dan lain-lain lah. Kalau Thomas and Friends juga dia kena bayar dekat syarikat Thomas and Friends tu kan. Okay. So ini sama juga yang daripada kat atas tadi, pecahan untuk setiap region dah boleh nampak dekat bahagian ni. Cuma yang this one is on the audited lah, the audited. Dan dia bagi explanation yang lebih details. Okay, so bahagian page ke-54 on the cash and cash equivalent and restricted cash. Kalau kita nampak dekat sini dia ada dua jenis level of securities. Yang pertama di money market funds. Okay, so this is very common lah. Mana-mana company yang kita dah go through memang akan ada dia parking ataupun dia buat placement di money market fund. Ada 4.5 bilion banyak juga 4.5 bilion di dalam money markets. Yang level kedua foreign time deposit hanya ada 300 juta foreign. Jadi this one time foreign note lah. Mungkin foreign note ini 300 juta. So 4.5 bilion dalam money market. Dia tak ada securities yang lain kat sini saya rasa. Kalau yang company lain kalau kita nampak dia ada juga dalam money market sikit, dalam mutual fund sikit, dan juga securities yang lain. Tapi dalam Netflix ni saya rasa tak ada yang lain tu. So ada 3 je. Cash, this is yang dalam dia punya current asset lah. Current account lah. Okay, cash and cash equivalent ada 3.3. Memang dalam cash betul-betul, mungkin dalam bank ini. Money market mungkin dia buat placement kat tempat lain 4.5 dan 300 juta dalam foreign time deposit tadi. Okay. So itu je, straightforward je dia punya tu. Dia tak ada securities, dia tak ada buy order
bond ke, corporate securities ke, government securities, semua tak ada. Okay. Okay, ni cost. Okay, content asset. All the asset. Okay, dia letakkan content tu sebagai asset juga. Oh, so macam mana nak quantify Saya tak berapa mahir lah untuk quantify macam mana. Kalau property lah kita tahu ada budi kan. Kita boleh ada valuer, bank ada valuer, ada independent valuer boleh evaluate ada apa? The value. Kalau content ni I don't know how dia come out with the value. Tapi semua ada value. Semua benda ada value. Brand ada value. Ini semua kita panggil intangible lah. Kalau macam brand, customer relations, logo, tagline, itu semua tu ada value yang dimasukkan dalam intangible. Tapi yang ini sebagai asset juga, dia letakkan content asset. Dia punya license content, produce content, release, in production, semua tu dia ada juga value-value dia. Bukan sikit value-nya. Nampak kat sini license content 13.7 billion. Mana yang dia subscribe lah dengan orang tu, yang dapat lesen tu 13.7 billion. So dia punya sendiri in production ada 4.8 dan lain-lain lah. Kat sini kita boleh nampak. Okay. Okay, dan juga pada masa sama dalam asset juga ada dia punya property and equipment lah. Ini semua kat sini, campuran kat sini. Property dia pun tak ada sampai billion. Ada, okay, 1.4. Dia punya content tu lagi banyak asset dia. 25 billion. So property dia baru 1.4 billion. Dan juga machinery. Corporate aircraft. Oh, dia ada aircraft lah. Dia ada ni, ada jet corporate aircraft. 110 juta. Mantap, okay. Dia ni kot private jet untuk company. Okay, this one the leases. Apa lagi ada? This is all the debt. Okay, dimasukkan kat sini dengan issue dan juga maturity dates. Ada 18. Banyak juga kalau nampak kat sini. Total debt obligation dia ada 21 billion. 21.8 billion. Dia punya due berbeza lah. Ada yang less than 1 year, ada yang dalam 1 ke 3 tahun, ada yang 3 ke 5 tahun dan juga yang lebih daripada 5 tahun. Okay, tapi total up semua itu jadi 21.8 billion total. Dia punya debt this one is debt. Oh, boleh tahan dia punya debt tu. Okay. Anda boleh baca dengan lebih detail dekat bahagian ni. All the yang dimasukkan dalam debt tadi tu. Okay, apa lagi yang ada? Stockholder equity, okay. The holder of each common stock shall entitled to 1 vote. Okay, so satu share represent 1 vote lah. Okay. Dekat US market ni kita boleh beli 1 unit je. Okay, 1 unit pun boleh beli. Kalau macam Malaysia kita kena beli 1 lot kan. Maknanya 100 units. Tapi di US market kita boleh beli 1 unit pun kita boleh beli. Tapi 1 unit ni bukanlah macam kita kan RM1, RM2 kan. Dia ada yang $15, $15, ada yang $100, ada yang $2,000, ada yang sampai $400,000 satu unit pun ada. Dia berbeza-beza lah ikut syarikat tu. Okay, apa lagi ada? Ada tax, income tax. Okay, so this is only income tax. Di US income tax paling banyak 2.7, foreign 410 juta. Okay, 2.7 billion dekat US income tax. 3.19 total. Okay, this one in on the breakdown, federal, state dan juga foreign. Deferred tax pun dimasukkan kat sini. Provision untuk income tax, mungkin ini termasuk yang dah deferred semua tu. Dia provision ada 437 juta untuk tax, which is tax rate dia 14%, paling tinggi compared to last year. 14%. Okay.
Ini deferred tax. All the benefit. Okay. So pension benefit. Dia ada provide pension kot kat sini company ni. Pension benefit dan juga healthcare benefit which is banyak juga 78 juta untuk pension benefit dan juga healthcare benefit 52 juta. Okay. Bila ada banyak ada apa union kan dekat sana. Ni tadi revenue kita dah tengok. Ini pecahan on a quarterly revenue. Okay. Kemudian yang ni, okay, yang ni dah habis lah. Ni semua all the directors lah. Power of attorney dia punya PA, power of attorney dia. Dia punya presiden, CEO, semua dah boleh tengok kat sini. Siapa nama-nama dia. Ada nama yang familiar. Okay. So itu sahaja untuk report bagi Netflix yang kita sempat go through pada hari ini. I hope you guys gain something daripada sesi ini. Dan seperti biasa sebelum saya akhiri, ingin saya berkongsikan kepada anda salah satu bentuk pelaburan di peringkat global, iaitu dipanggil sebagai Quant Global yang disediakan oleh Phillip Capital Management Sdn Bhd, yang mana anda tak perlu manage saham-saham anda leverage kepada Phillip Capital untuk uruskan saham-saham global anda. So anda tak perlu nak buat analisa, tak perlu buat kajian, tak perlu nak monitor, tetapi anda boleh melabur dengan sit back and relax, dan serahkan kepada Phillip Capital untuk menguruskan pelaburan-pelaburan saham anda yang semestinya yang patuh syariah. Okay, so this is all stock installation ni ialah yang patuh syariah sahaja. Okay, so ini country allocation, okay, tapi dia akan berubah-ubah dan juga pecahan dia akan berubah-ubah on the monthly basis disebabkan dia punya rebalancing of the portfolio dia akan buat setiap bulan. Okay, early of the month dia akan buat rebalancing. Negara-negara contoh Australia, di UK, di US, Canada, Turkey, Germany, China, France, Hong Kong dan lain-lain. Okay, so dia bukan spesifik hanya di US, tapi dia ialah di peringkat global. Okay, so dia akan invest dan diversify kepada beberapa company di beberapa region, di beberapa country. Okay, so sekiranya anda berminat untuk dapatkan maklumat lebih lanjut berkenaan dengan private mandate ini, boleh hubungi saya. Okay, so mungkin kita boleh meet up ataupun kita boleh buat online meeting untuk saya explain dengan lebih details. Okay, so sehingga sampai di sini sahaja perjumpaan kita. Kita jumpa lagi insya-Allah dalam sesi-sesi yang akan datang. Terima kasih kepada anda yang turut serta pada hari ini, dan thank you so much, jutaan terima kasih kepada anda yang telah kongsikan video ini kepada rakan-rakan anda. Sehingga kita berjumpa lagi, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.